KPM. Didik TV KPM. Yamina Yamina Yasara Yasara. Ustazah, la ilaha illallah. Ustazah nak ke mana ni, Ustazah? Saya nak pergi rumah pakcik saya yang setamban dengan kamu, rumah kamu. Dekat sangat. Saya ni Ustazah nak pergi Dobi kebetulan. Banyak ke basuhannya tu? Ni basuh baju anak ni, ada yang kena muntah lah, baju kerja saya, baju wife saya lah Ustazah, telekung semua ada ni Ustazah. Nak sekalikan satu mesin ni macam ni? Selalunya macam tu lah Ustazah, senang sekali. Tapi rasanya kalau dah namanya ada lampin baby tu, ada baju budak tu, mesti ada muntah. Mesti ada najis ni tu. Ada, anak kebetulan semalam anak saya muntah. Selalu ke buat macam ni? Setakat ni memang saya buat macam ni lah Ustazah. Kenapa Ustazah? Salah cara kamu ni, Azhar. Ya ke? Ada cara sebenarnya macam mana kita nak bagi pakaian kita ni campur dengan baby, boleh. Tapi macam mana kita nak tahu dia betul-betul bersih ke tidak? Oh, ada cara. Saya tak pernah tahulah Ustazah. Ya, ada caranya. Kalau tak, macam mana solat kita nak sah ke? Diterima ke? Alah Ustazah, ceritalah sikit macam mana Ustazah nak buat kalau kata saya nak basuh macam ni Ustazah. Takkanlah tengah jalan kita nak ceritakan. Alang-alang saya nak pergi rumah pakcik saya ni. Jomlah saya ajar kat rumah kamu sekali dengan isteri kamu. Jadi lepas ni mudahlah untuk saya, untuk kamu buat cuci sekali. Boleh Ustazah. Lalang wife saya pun ada kat rumah. Jom Ustazah. Okey. Sekejap lagi lah saya basuh. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Teras Didik TV KPM. Syukran jazilan li jami'al musyahidin wa mustama'in al-kiram khususan li tullab wal muallimin. Walakin qabla an nabda al-yawm sanata'allamu al-maddah al-syari'ah fi tahta al-mawdu' najis. Ma huwa? Ma hiya? Alright, sebelum kita nak mulakan kelas kita kan untuk subjek ataupun maddah al-syari'ah dengan tajuk kita ataupun mawdu' kita najis, kita nak kena ingatkan budayakan norma baharu mesti kita lakukan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, memakai pelitup muka dan juga kerap sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman untuk memastikan kebersihan diri kita terjaga. Baik, kita ada Ustazah Dewiana Mak Salim, Guru Syariah dan Usuluddin, Sekolah Agama Menengah Unwanus Saadah Kancung Darat Selangor. Ustazah, kita nak gunakan hand sanitizer ni Ustazah, silakan. Okey, terima kasih Azhar. Baik, sama-sama. So kepada anda yang mungkin berada dekat rumah, tidak ada gel pembasmi kuman, kan ada. Macam mana ni saya tak ada hand sanitizer? Boleh gunakan air dan juga sabun dekat rumah untuk pastikan kebersihan diri kita terjaga. Baik, Ustazah, tadi Ustazah dah terangkan, Ustazah singgah rumah tadi kan. Kita tahu berkenaan dengan bagaimana nak menyucikan dengan topik kita pada hari ini juga berkenaan dengan najis. Tapi Ustazah, sebelum kita mulakan kelas kita, apa kata kita nak persilakan rakan-rakan kita untuk masuk ke studio daripada Sekolah Agama Menengah Unwanus Saadah Kancung Darat Selangor yang sekarang ini berada di Google Meet. Assalamualaikum, kaif halukum jami'an? Apa khabar semua? Sihat ke? Boleh buka anda punya mikrofon. Kita nak dengar suara-suara daripada Sekolah Agama Menengah Unwanus Saadah Kancung Darat Selangor. Semua okey? Semua sihat? Sihat. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah sihat. Tak kenal maka tak cinta. Ataupun tak kenal maka kita tak tahu. So kita nak berkenalan dengan pelajar daripada Sekolah Agama Menengah Unwanus Saadah Kancung Darat Selangor ni. Kita mulakan dengan pelajar yang pertama, Nurin Aqilah. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dewiana dan host kita di studio iaitu Encik Azhar. Nama saya Nurin Aqilah binti Muhammad Lutfi. Boleh panggil Nurin. Saya bersekolah di Sekolah Agama Menengah Unwanus Saadah Kancung Darat, Banting, Selangor. Baik, terima kasih Nurin. Wah, bersemangatlah Nurin. Bila Nurin bersemangat, saya lagi rasa bersemangat pada pagi ni. Nurin. Alright, untuk nak belajar sama-sama. Alright, Nurin Aqilah, terima kasih. Kita teruskan dengan pelajar yang seterusnya, Nuris Syamimi. Tafadhali Nuris Syamimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
hari ini iaitu Encik Azhar. Ismi Nur Syamini binti Nazri, adrusu fil Ma'had Ad-Dini Al-Islami Unwani Sa'adah Tanjung Darat, Banting, Selangor. Baik, syukran terbaik. jazilan Nuris Syamimi. Nak panggil Nuris ke nak panggil Syamimi ni? Panggil Syamimi lah boleh? Boleh. Sebab dah ada Nurin tadi kan. Okey. Baik, kita teruskan dengan pelajar kita seterusnya. Faris, tafaddal ya Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah warahmatullahi. Dewi Ana serta pengacara di studio Encik Azhar. Ismi Faris Daniel bin Misnan. Wa adrusu fi Ma'had Ad-Dini Al-Islami Tengku Ambar Rimah Sungai Manggis, Banting, Selangor. Baik, syukran jazilan ya Faris. Wah, semua bersemangat para pelajar ustazah. Hebat. 3 orang dah pendalam tapi aura dia sangat-sangat luar biasa. Syukran terasa. jazilan. Baik, seterusnya kita persilakan Ishraf. Tafaddal ya Ishraf. Assalamualaikum Encik Azhar dan Ustazah Dewi Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ismi Ishraf Hakim bin Muhammad Fazil. Adur Sufi Al-Mahad Ad-Dini Al-Islami, Tunku Ampuan Rahimah Sungai Manggis, Banting, Selangor. Baik, syukran jazilan Ishraf. Kita berkongsi nama ayah yang sama, Muhammad Fadil. Okey, seterusnya Azwina. Tafaddal ya Azwina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dewi Waalaikumsalam Ana warahmatullahi. dan host kita pada hari ini iaitu Encik Azhar. Ismi Nur Azwina binti Ngatnan, adrusu fi Al-Mahad Ad-Dini Al-Islami, Unwanu Sa'adah Kancung Darat, Banting, Selangor. Boleh panggil Wina. Wina. Wah, itu awak dia. memang Wina. Okey, terima kasih. Syukran jazilan Azwina. Wa akhiran dan yang terakhir Wiqayah. Tafaddali ya Wiqayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host kita pada hari ini iaitu Encik Azhar dan Ustazah Dewi Ana. Ismi Nurulkaya binti Hasan. Ana adrusu fi Ma'had Ad-Dini Al-Islami, Unwanu Sa'adah Kancung Darat, Banting, Selangor. Baik, syukran jazilan Wiqayah. Hal antum musta'idun ya ayat tulab? Kalau on, bagi saya belanja saya double thumbs up. Okey, semua masih on. Alhamdulillah. Okey, Baik terbaik. Ustazah. Pelajar memang sangat awesome dan sangat-sangat luar biasa. Mumtaz jiddan. Okey, kita nak tahu juga apa pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan maddah al-syariah dan topik kita ataupun maudhu' kita najis. Pada pagi ini kita saksikan dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pandangan saya, pentingnya kita perlu mempelajari dan juga memahami tajuk An-Najasah ini kerana tajuk ini sangatlah berkait rapat dengan kehidupan seharian kita. Contohnya, apabila kita ingin mengerjakan ataupun melakukan sesuatu ibadah, kita dapat mengetahui sama ada terdapatnya najis di tubuh badan kita, di pakaian kita maupun di suatu tempat. Dalam pada itu, tajuk ini juga kita dapat mempelajari 3 jenis najis yang patut kita ketahui dan juga cara menyucikannya. Pada pendapat saya, najasah amat penting untuk kita pelajarinya kerana ia adalah punca atau asas penerimaan segala amal ibadat kita. Sekiranya diri kita tidak bersih daripada segala jenis najis, maka segala amal ibadat kita tidak sah dan tidak mendapat perhatian sepenuhnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah telah menjelaskan bahawa innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, yang bermaksud sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertaubat dan Allah mengasihi orang yang bersuci. Selain itu, bersuci dapat memberi kita dalam keadaan yang sentiasa bersih, sihat dan jauh daripada segala jenis penyakit. Pada pendapat saya, najasah merupakan perkara penting untuk dipelajari, tidak kira tua maupun muda. Ini kerana najasah merupakan perkara seharian yang berlaku di kehidupan kita dan sentiasa ada sehingga kita meninggal dunia. Selain itu, najasah juga berkait rapat dengan penerimaan amal ibadat seperti solat. Oleh itu, penting bagi kita untuk mengetahui apakah itu najasah dan bagaimana cara menyucikannya. Baik, itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan maddah al-syariah fi tathil mawdu' an-najasah, Ustazah. Ya, betul. Dan ini juga kita kata topik ni sebenarnya sangat penting, Ustazah. Sangat penting dalam kehidupan. Bukan sekadar untuk pembelajaran saja tetapi untuk kehidupan kita. Baik, Ustazah, sebenarnya apa yang Ustazah nak tekankan ataupun yang kita nak belajar dalam topik an-najasah ni, Ustazah? Okey, terima kasih kepada Azhar. Baik. Okey, kepada anak-anak murid di studio dan juga di luar sana, hari ini kita akan merujuk kepada tajuk
topik kita yang utama iaitu an-najasah. Mungkin saya boleh paparkan slide. Silakan Ustazah, tafadhal. Okey. Okey, an-najasah ini kita sebelum kita masuk kepada konten kita pada hari ini, kita kena tahu dulu apakah dia objektif pembelajaran kita pada hari inilah secara ringkasnya. Iaitu awalan zikru ta'rifun najasah. Yang mana pelajar akan boleh menyebut apakah yang dimaksudkan takrif najasah, takrif najis itu sendiri dari sudut bahasa dan juga daripada sudut syar'an. Okey, thaniyan bayanu aqsamun najasah ma'al amsilah. Pelajar boleh menerangkan bahagian-bahagian najis dan juga menyebut berkaitan dengan misal-misal di setiap bahagian tersebut. Thalisan tatbiqu kaifiyat tathhirun najasah. Pelajar juga boleh melaksanakan ataupun boleh melakukan simulasi cara bagaimana untuk mensucikan setiap bahagian najis-najis ini. Jadi dengan pembelajaran kita hari ini diharap pelajar boleh melaksanakan dan memenuhi objektif yang telah digariskan. Baik, itu dia. Yang paling yang saya perasan yang ketiga tu adalah antara mungkin indikator yang agak penting juga sebab adalah kaifiyah tathiru an-najasah. Maksudnya bagaimana cara kita nak sucikan najis dan ini yang macam tadilah awal-awal tadi kan. Saya dah bercampur sebenarnya tak boleh macam tu kan. Ada kesan untuk kita sendiri kan dengan salatnya dan sebagainya. Mungkin kita nak teruskan Ustazah. Silakan. Okey. Kita terus kepada takrifun najasah. Takrifun najasah. Sebelum kita masuk konten yang lebih mendalam lagi, kita kena kenal pasti apakah konsep najis itu yang dikategorikan sebagai najis yang menyebabkan kita tidak sah solat dan sebagainya. Jadi kita kena kenal pastilah macam mana. Jadi takrif ini merangkumi lughatan wa syar'an dari sudut bahasa dan juga dari sudut syar'an. Jadi kita lihat kat sini ada dari sudut ibarat ataupun penyataannya. Saya tak nak bacalah. Saya nak serahkan pada anak murid. Saya suka nak kepada anak murid kita pada hari ini. Apakah yang dimaksudkan dengan an-najasah lughatan wa syar'an? Mungkin uridu wahid minkum ay yaqra hadhihi al-ibarat an ta'rifun najasah. Mungkin Aish Daniel. Wah, semua angkat tangan. Tu dia. Semangat. Kita silakan. Aish. Okey, Aish. Tafadhal ya Aish. Iqra jayidah ya Aish. Faris. An-najasa fi lughah kullu mustaqzarin. An-najasa fi syar'an mustaqzarin yamna'u sihhata salati haitsu la murakhis. Masya Allah, mumtaz ya Faris. Tafadhal. Okey, syukran. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan dari sudut najasah dari sudut bahasa? Iaitu kullu mustaqzarin. Setiap yang jelek, setiap yang kotor, setiap yang tidak cantiklah ya, mustaqzarin, kekotoran. Syar'an mustaqzaru yamna'u sihatas solati. Jelas kat sini ya, yamna'. Okey. Sini. Okey, macam mana? Okey. Kotoran. Okey, Ustazah nak berconteng Ustazah. Saya tekan ni Ustazah. Okey. Okey. Kejap. Okey. Alright, baik Ustazah. Okey. Iaitu satu kotoran, kotoran yang menghalang sahnya solat, yang mana ia tidak boleh diambil ringan padanya. Jadi setiap apa sahaja kotoran yang menyebabkan solat kita ini tidak diterima ataupun apa-apa sahaja ibadat seperti tawaf contohnya, maka ia tidak boleh diambil ringan begitu sahaja. Perlu ada sesuatu untuk mengatasi agar ianya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ibadat kita itu. Maksudnya Ustazah, walaupun sekecil-kecil benda kita nampak benda tu remeh tetapi sebenarnya besar sikit. Didik TV KPM. Baik, ahlan bikum min jadid ila barnamij Teras Didik TV KPM ma'ana Azhar Hilmi wa Ustazah Dewiana Mat Salim dan juga para pelajar daripada Sekolah Agama Menengah Unwanus Sa'adah Kancung Darat Selangor. Hal antum musta'idun ya ayat tullab?
Wah, semua masih okey. Bersemangat betul. Luar biasalah belajar Ustazah ni. Baik Ustazah, kita nak teruskan kelas kita pada pagi ni. Tafadhali Ustazah. Terima kasih Azhar. Jadi kita hari ini teruskan kepada disiplin ilmu yang kedua, iaitu dalil. Dalil pensyariatan ke atas mensucikan najis. Tadi kita dah tahu najis itu adalah satu benda yang kotor, adalah sesuatu benda yang perlu dibersihkan untuk menyebabkan kita sahnya solat ataupun sebarang ibadah. Jadi kita lihat apakah hujah untuk kita bersandar padanya untuk menyatakan bahawa mesti kita sucikan najis. Apakah dia hujahnya? Baik. Jadi anak-anak murid, siapa yang nak bacakan hadis ini? Sila angkat tangan. Siapakah dia? Nuris Syamimi. Tafadhali Nuris Syamimi. Nuris, semangat Nuris. Iqra'i jayidah ya Nuris. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahriku ala baulihi zanuban mimma rawahul Bukhari. Tasfiq mumtaz ila Nuris. Masya-Allah, syukran ya Nuris. Okey. Sebelum saya menerangkan tentang hadis ini, sebenarnya ada cerita. Ada cerita di sebalik hadis ini tentang apa? Berkaitan dengan hadis ini, sebenarnya ada kisah pada zaman Rasulullah di mana ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Jadi perlakuan ini menyebabkan Arab Badui ini dimarahi oleh orang-orang sekeliling, dikecam, kan, nak dihalau. Lalu bila baginda tahu, apa yang baginda cakap? Inilah dia. Da'uhu, biarkanlah ia. Biarkanlah. Wa ahriku ala baulihi zanuban min ma'in. Hendaklah kamu jirus ke atas kencing tersebut dan berapakah jirusannya, iaitu zanuban min ma'in, sebaldi air. Jadi jelaslah di sini apabila Rasulullah bersabda begini, jelaslah ke atas kita sebagai umat Islam bahawa wajib ke atas kita ini untuk apa? Untuk membersihkan satu-satu tempat seperti tempat solat, pakaian daripada najis. Jelaslah, hadis pun daripada Rawahul Bukhari, daripada riwayat Imam Bukhari. Jadi kat sini memang menunjukkan bahawa tepatlah dan pentingnya menunjukkan bahawa kita perlu mensucikan sesuatu itu daripada najis. Okey, kita lihat slide seterusnya. Apakah dia? Aksamun najasah. Ini bahagian penting ni, kena tahu ya. Sebab aksamun najasah ni terbahagi kepada 3. Apakah yang terbahagi pada 3? Kat sini saya letakkan 3M lah. 3M ataupun 3 mim. Sebab apa 3 mim? Sebab mim. Jadi jelas kat sini bagi budak mudah untuk menghafalnya. Okey. Jadi mungkin di kalangan pelajar yang boleh sebut apakah dia bahagian najis? Aksamun najasah wa uzkur kullu. Mungkin Man? Naam, ya Faris. Faris atau Nurin? Tadi saya nampak macam Nurin angkat tangan dulu. Oh, Ustazah. Nurin, silakan ya Nurin. Tafadhali ya Nurin. Kam. Awalan. Kam. Kam. Salasa. Salasa, naam. Uzkur kullu. Baik. Awalan. Mukhafafah. Baik. Thaniyan. Mutawassitah. Baik. Thalithan. Mughallazah. Mughallazah. Tasfiq mumtaz ila Nurin. Okey, syukran ya Nurin. Naam. Awalan mukhaffafah, iaitu najis ringan. Mutawassitah, najis pertengahan. Mughallazah, najis berat. Jadi kita ada 3 jenis najis yang perlu kita tahu apakah setiap definisi najis tersebut. Okey, seterusnya kita lihat an-najasah al-mukhaffafah. Najasah al-mukhaffafah. Okey, najasah mukhaffafah. Maza najasah mukhaffafah? Baulu sabiyul lazi lam yat'am illa al-laban wa lam yablu sanataini min umurihi. Apa maksudnya ni ya? Silakan pelajar. Saya memang serahkan pada pelajar sebab kita kena tahu sebenarnya. Pelajar ni faham tak? Selalu macam itu. Ustazah sebut je pelajar semua dah angkat tangan. Tadi saya nampak wiqayah Ustazah. Awalnya wiqayah. Aduh. Tafadhali ya wiqayah. Okey, silakan. Suka ya belajar dengan saya.
najis muhafafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang langsung tidak makan selain susu ibunya sahaja yang berumur tidak sampai 2 tahun. Betul ke? Betul ke Ustazah? Sahih amla? Sahih aula. Alhamdulillah. Ijabatu sahihah. Betul ya? Ahsanti. Iaitu air kencing kanak-kanak lelaki. Ingat, kanak-kanak lelaki yang mana ia tidak makan selain daripada susu ibunya sahaja dan yang penting umurnya tidak lebih daripada 2 tahun. Maknanya bawah 2 tahun. Kita nampak gambar kat sini kita tahulah. Iaitu dia seorang bayi. Tapi sekiranya Ustazah mengikut kepada apa yang dinyatakan adalah tidak makan melainkan susu ibu. Sekiranya mungkin bayi yang kecil itu kurang daripada 2 tahun tapi sudah mula makan. So maksudnya dia tidak termasuk dalam kategori inilah Ustazah. Ya, dia tidak termasuk dalam najis mukhaffafah. Bahkan sebenarnya bertukar ataupun berpindah kepada takrif najis mutawassithah. Pindah kepada kategori mutawassithah lah. Baik Ustazah. Sebab dia tak menepati syarat-syarat ini. Baik. Okey. Jelas ya anak-anak semua? Baik. Okey, seterusnya kita lihat kepada najis yang kedua. Apakah najis yang kedua? Iaitu mutawassithah, najis pertengahan. Jadi apakah dia najis pertengahan ni? Najasatun ghaira qalbi wal khinzir. Satu. Baik. Yang kedua, wa ghairu bauli sabi alladhi lam yat'am illa al-laban. Jadi ialah apakah dia mutawassithah? Dia ada 2 ciri juga Ustazah. Ya, ada 2 ciri. Mungkin anak-anak boleh siapa yang nyatakan 2 ciri kat sini yang kita nampak seolah-olahnya macam dah tahu dah apa benda ni. Saya nampak Ishraf Ustazah. Terus angkat tangan macam tu. Allah Ishraf. Tafadhal ya Ishraf. Tafadhal ya Ishraf. Najis mutawassithah ialah najis yang bukan daripada khinzir dan anjing dan juga bukan daripada air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan melainkan susu ibunya sahaja. Ya, na'am. Sahihah ya. Satu najis yang bukan anjing dan juga khinzir. Pada masa yang sama juga bukanlah air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan selain daripada susu ibunya sahaja. Jadi kita tahu yang bawah ni apa? Najis mukhaffafah. Jadi jelaslah bahawa mutawassithah ini adalah semua najis selain daripada najis anjing dan khinzir serta najis daripada kategori mukhaffafah. Jadi kita boleh dapat bayangkanlah apakah najis tersebut. Jadi kat sini saya paparkan apakah contoh dia. Contoh ni seperti al-qaih, nanah. Kemudian mayyit, bangkai binatang, rausul insan wal haiwan, najis daripada manusia dan juga haiwan, keluar daripada kemaluan dia. Yang ketiga, yang seterusnya adalah ad-dam, darah serta al-qai'u, muntah. Sebenarnya ada lagi. Contoh seperti yang lain adalah arak. So banyaklah sebenarnya. Banyak sebenarnya. So ni di antara lah. Ini antara daripada jenis-jenis ataupun contoh najis mutawassithah. Jadi kita kena ambil tahulah apakah najis yang terkena pada badan kita, pakaian kita ataupun tempat solat kita. Kena ambil tahu ya. Okey, seterusnya kita lihat aksam yang seterusnya ataupun bahagian yang seterusnya. Bahagian najis iaitu najis mughallazah. Apa dia najis mughallazah ni? Iaitu hiya al-kalbu wal khinzir. Jelas nyata kat sini ya. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Iaitu mughallazah adalah najis berat yang terdiri daripada anjing dan juga khinzir. Dan juga apa-apa sahaja yang lahir daripada kedua-duanya atau salah satu daripada kedua-duanya. So maksudnya berbalik-balik kepada anjing dan juga khinzir tadilah. Apa-apa induknya adalah anjing selagi mana dia keturunan anjing dan juga khinzir, itu termasuk dalam kategori najis mughallazah. Jadi kalau siapa yang tak kenal rupanya, inilah rupanya lah. Ini anjing comel, ni khinzir comel. Ini semua dua-dua adalah najis mughallazah. Betul. Dia makhluk Allah yang comel Ustazah. Cumanya kita perlu berjaga-jaga sebab Allah najis mughallazah tadilah. Kan tak boleh senang-senang nak pegang dan sebab sebagainya. Dia melibatkan ibadat. Dia namanya najis tu dia melibatkan ibadat. Sah ke tidak ibadat kita tu nanti. Jadi kena berhati-hati sentiasa. Baik Ustazah. Okey, seterusnya kita lihat. Okey.
tathhirun najasah. Aha. Macam mana Ini yang tu kata kalau tathhirun? dalam Mi'yarut Ta'allum tadi Ustazah ada sebut pasal penyucian najis tu sendiri Ustazah. Okey, jadi tathhirun najasah ni bagaimana kaedahnya? Taib. Okey, kita lihat kaedah seterusnya macam mana, kena lihat satu persatulah. Namun begitu, sebelum kita mensucikan satu-satu najis yang wujud di badan kita, di tempat tinggal kita, kita kena pastikan qabla tatbiq tathhirun najasah, sebelum kita melaksanakan penyucian najis ini, kita kena pastikan wujudun najasah biyaqin. Kena pastikan kita yakin wujudnya najis tersebut di tempat solat kita contohnya, di pakaian kita, di mana-mana sahaja sekeliling kita yang kita nak bergerak untuk kita menunaikan apa-apa ibadat. Seperti solat kan, kena pastikan yakin betul ke ada air najis tersebut. So contoh Ustazah, macam kalau kata mungkinlah kita yang dah ada anak, so kalau kita rasa semalam anak saya main dekat situ, so kita kata mungkin ada najis lah kat situ, so dia tak termasuk dalam ciri yang disebutlah, sebab kita maksudnya tidak ada bau, tidak ada rasa dan tak nampak warna dan sebagainya. So maksudnya kita tak boleh kata yakin dengan wujudnya najis. Betul tak Ustazah? Okey, begini. Kalau kita tahu di tempat itu, kita yakin, maksudnya anak aku semalam kat sini, tapi aku rasa semalam anak aku kat situ lampin ni basah. Pampers ni macam tembus. Jadi bila kita yakin, okey, kita kena basuh walaupun dah kering. Yakin, yang penting yakin. Tapi kalau kita rasa anak aku rasa semalam basahnya ni dekat bilik mandi ni kena air dan sebagainya. Jadi bila kita tahu kat situ, kebetulan kita cek macam tak basah, jadi tak perlulah kita basuh tempat tersebut. Yang penting yakin. Yakin wujudnya ain ataupun secara hukmiyah. Okey. Selepas kita tahu wujudnya najis, baru kita tetapkan ta'yinun naw'in najasah. Itu sebenarnya jenis najis apa? Muhaffafah ke, mutawassitah ke, mughalazah. Tapi mustahillah mughalazah kalau dalam rumah kan. Betul. Kalau tepi jalan, kita terpijak kasut kita, tahu kawasan tersebut adalah berkaitan penternakan anjing ke, khinzir ke, baru kita boleh syak wasangka lah. Kena tahulah jenis kat situ. Jangan pula nanti kata abang dia kata ni najis mukhaffafah, ni najis abang. Tak betul lah tu kan. Tak betul, saya sebab kena faham. kurang daripada 2 tahun dan mestilah minum susu tanpa makan lain selain minum daripada susu ibunya sahaja. Baik Ustazah, sebelum kita nak masuk kepada bagaimana nak sucikan najis, kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Azri, buat apa tu? Tak ada apa ni. Aku buang tai anjing ni. Tadi masa aku buang pelepah tu, ada tai anjing bersepah. Aku terlanggar, tak perasan kan. Aku buang ni sebab nak solat. Jom ni, solat sekali jom. Azri, kan solat tu kotor. Kau nak solat macam tu ke? Ya Allah. Apa pula? Kan aku dah buang ni, dah bersih dah seluar aku. Mana boleh bersihkan macam tu? Kan ada cara-caranya. Ada pula cara-caranya. Aku rasa dah bersih dah ni, kau tengok ni. Terhindar daripada najis-najis. Ya, kan ada cara-caranya. Ya ke? Macam mana caranya tu? Macam ni. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Tadi rakan kita dah tanya macam mana caranya kan nak bersihkan najis. Tapi walaupun nampak macam kelakar Ustazah, tapi mesej ni sangat-sangat besar untuk kita, yang mana jangan sesekali kita pandang enteng tentang najis ni. Tapi sebelum tu, kita nak tanya rakan-rakan di Google Meet, hal antum musta'idun di Ayatul Lab? Masih on lagi. Masih on lagi. Yang mana kita ada pelajar daripada 2 buah sekolah Ustazah. Sekolah Agama Menengah Unwanus Saadah Kancung Darat Selangor dan juga Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Rahimah Sungai Manggis Banting. Yang bersama dengan kita pada pagi ini. Baik Ustazah, kita nak teruskan berkenaan dengan bagaimana cara pencucian najis. Tadi kawan kita dah
Macam tu dah kan. Okey, silakan Ustazah. Okey, terima kasih Azhar. Okey, anak-anak di studio dan juga di luar sana. Baik. Kita terus kepada cara bagaimana untuk mensucikan ketiga-tiga najis ini, iaitu merangkumi najis mutawassithah, najis mukhaffafah, najis mutawassithah dan juga najis mughallazah. Baik. Okey, perhatikan di atas meja kita, di konti di studio ni. Jadi di sini saya bahagikan kepada 3 juga untuk tunjuk cara bagaimana untuk mensucikan ketiga-tiga najis ini. Okey. Yang pertama adalah yang ini, najis cara mensucikan najis mukhaffafah. Ini mutawassithah dan yang ini adalah mughallazah. Okey. Kita lihat apakah cara untuk mensucikan najis mukhaffafah. Okey. Najasatul mukhaffafah yurashu 'alal bauli al-ma'ul mutlaq hatta ya'umma. Macam mana tu caranya? Okey. Mungkin kita boleh perhatikan ya. Baik. Di atas meja ini saya ambil contoh di sini ialah berkaitan dengan contoh tudung ya. Tudung ini terkenalah najis. Kita tahu najis mukhaffafah adalah air kencing kanak-kanak lelaki yang masih kecil di bawah umur 2 tahun. Tudung, sebab apa tudung? Biasa kita dokong anak kecil kan. Jadi apabila terkena najis, kita sekadar apa? Yarushu al-ma'ul mutlaq ala maudi' an-najasah. Kita renjis sahaja. Baik. Renjis sahaja. Renjisan ini hendaklah meratai permukaan najis dan mesti lebih banyak daripada najis tersebut, air yang direnjis ini. So tak perlu basuh lah Ustazah? Tak perlu basuh. Kita yang pasti kita kena pastikan air tersebut meratai bahagian najis tersebut. Baik. Dah, kita boleh keringkan lah. Itu kalau di atas pakaian kita. Okey, kalau di atas lantai, kita hilangkan terlebih dahulu air najis tersebut. Contoh air kencing tadi kan. Kita hilangkan saja. Kemudian kita tinggal renjis saja dengan air mutlak ini. Air mutlak ini seperti air paip kita lah kat rumah kan. Air kosong lah maksudnya. Okey, itu najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Cara penyuciannya untuk kategori najis yang pertama Ustazah. Najis mukhaffafah kan najis ringan. Jadi cara penyuciannya pun agak mudah. Okey. Kita lihat pula apakah yang dimaksudkan kaifiyat tathhir an-najasah mutawassithah. Baik. Okey, mutawassithah ini ialah najis pertengahan. Contoh yang saya beri di sini ialah darah. Darah ya. Yang terkena pada sapu tangan kita ni. Okey, contoh darah ni kan kita nak hilangkan najis mutawassithah yang awalannya adalah izalatu ainun najas. Hilangkan dulu air najis ini. Kita nampak darah jelas, kita hilangkan dulu. Okey, kita siram. Okey, contoh siramlah. Okey, siram. Kita gosok. Ikutlah situasi ya. Kemudian sampai apa? Sifat darah tersebut hilang. Sifat darah tu apa? Sifat darah itu adalah warna dia. Baik. Rasa dia dan juga dia punya bau darah tersebut. Jadi bila hilang, barulah kita bilas dengan air. Kemudian kita jemur pakaian tersebut. Macam tadi Ustazah, kalau di awal sketsa kita tadi yang mana saya mencampurkan semuanya dalam satu bakul, yang saya yakin ada juga najis mutawassithah di dalamnya. So macam tadi Ustazah kata caranya salah. Adakah bagaimana sebenarnya contoh kalau menggunakan mesin? Adakah perlu contoh macam kain tersebut dimasukkan dalam mesin basuh, biarkan settle? Ataupun macam mana Ustazah? Kaedahnya mudah saja. Kita berbalik kepada cara menyucikan. Yang pertama iaitu izalah ainun najas. Maknanya kita hilangkan dulu. Kita cuci dulu kat luar. Bilas dulu sehingga hilang air najis tersebut dan kita yakin tak ada sifat kepada najis tersebut. Baru kita boleh campurkan sekali dengan baju kita yang dewasa ni. Yang penting sekarang ni kita kena buang dulu najis. Bukan suka-suka kita nak masukkan sekali rap dalam mesin basuh. Memang senang. Nampak zahirnya tu suci, bersih. Tapi adakah betul suci? Itu yang kita khawatirkan Ustazah. Risau. Nampak macam mudah ya. Tapi hakikatnya kat situ memberikan impak yang besar terhadap ibadat kita. Baik, ini saya yakin dan percaya bukan sekadar pelajar saja yang menonton di rumah. Mungkin ibu dan ayah juga satu ilmu yang baru untuk kita manfaatkan. Yang mana macam tadi Ustazah kata, cuci dulu, hilangkan airnya, hilangkan dia punya fizikal penampakan itu. Kemudian barulah kita masuk dalam mesin Ustazah. Okey, baik Ustazah. Itu untuk mutawassithah Ustazah.
Jadi seterusnya kita lihat kepada najis, cara menyucikan najis mughallazah. Apa dia? Izalatu ainin najas. Kita biasalah mulakan hilangkan dengan ain najis tersebut kita buang. Kemudian yasubbu turab al-muqtalid bil ma' marratan wa yasubbul ma' mutlaq 6 marrat. Jadi maknanya kat sini contoh yang nak saya bagi kat sini ialah katakanlah kasut. Kasut ini tapaknya itu terpijak najis anjing contohnya kat situ. Jadi pertama hendaklah kita izalah ainun najas. Hilangkan terlebih dahulu najis tersebut. Kita hilangkanlah. Contoh saya bawa tisu lah kat sini ya. Contoh. Okey, kita hilang. Gosok. Katakanlah dah hilang. Kemudian apa yang perlu kita buat? Okey, yasubbu al-ma'ul mukhtalid bit turab. Marratan. Maknanya sekali kita tuang dengan air yang bercampur tanah. Bukan air tebu Ustazah. Bukan air tebu. Dia orang kata nampak macam air tebu lah, bukan. Air bercampur tanah ya. Air bercampur tanah. Okey, al-ma'ul mukhtalid bit turab. Baik. Okey, kita campur dan kita beratailah kawasan yang terkena najis tersebut. Kemudian kita tuang sebanyak 6 kali air mutlak. 6 kali. 6 kali. Contoh ialah ni contoh sekadar tunjuk cara untuk menunjukkan bilangan siraman ke atas kita punya kasut ini. Okey, contohnya. Baik. Okey. Katakanlah ya dah selesai. Okey. Ada dia punya kuantiti isi padu air tersebut ke Ustazah untuk kiraan kepada 6 basuhan air tersebut? Okey, tu tiadalah. Biasa kalau dekat rumah kita guna gayung je. Gayung. 1 kali, 2 kali sampai 6 kali. Baik, maksudnya satu gayung, contoh kalau guna gayung, 1 gayung air tanah, kemudian disusuli dengan 6 kali air mutlak. Ya, air paip, air mutlak kita lah. Jadi bila dah macam itu kita yakin bersih, lalu kita boleh guna pakailah kasut tersebut ataupun pakaian ataupun tempat tinggal kita yang terkena najis tersebut. Kalau orang kita istilahnya samak. Atau sertulah. Baik, dan kalau kita tengok Ustazah, macam juga kadang-kadang ada orang yang nak masuk rumah baru, mungkin dia khawatir ataupun mungkin dia tahu owner sebelum ni ada haiwan peliharaan contoh seperti anjing ataupun khinzir dan sebagainya. So penyuciannya juga sama juga. Bukan hanya pakaian saja. So kalau kata rumah pun dia punya kita kata basuhannya juga menggunakan 1 air tanah disusuli dengan 6 basuhan daripada air mutlak. Ya, di tempat yang kita rasa itu adalah tempat dia untuk beroperasi. Contoh dapur. Jadi kita tahu kalau orang yang ada pelihara kan, yang anjing dan juga khinzir, kita kena yakinlah okey dapur contohnya. Jadi kita samaklah dapur tersebut dengan cara menyucikan najis mughallazah. Baik, itu dia. Kita recap balik 3 tadi Ustazah. Mukhaffafah cukup sekadar renjisan. Mutawasitah mesti dibasuh, hilangkan airnya terlebih dahulu, kemudian baru boleh masuk basuh tangan ataupun mesin. Dan juga yang ketiga adalah mughallazah, mesti air tanah 1 disusuli dengan 6 air mutlak. Betul Ustazah? Ya. Jadi semua ini kena ambil tahulah sebab ianya berkitar dan berkisar di sekitar kehidupan kita. Baik Ustazah. Seterusnya Ustazah? Okey, seterusnya yang terakhirlah saya kira ya, kita terus kepada tadribat. Tadribat ni kita nak menguji sejauh mana pemahaman anak murid kita ini berkaitan dengan tajuk yang kita belajar pada hari ini. Saya harap anak-anak murid kita dah bersedialah untuk diuji mindanya berkaitan dengan takrif. Okey, kemudian aksam. Aksam tu apa? Bahagian najasah, dan yang ketiga adalah cara bagaimana untuk mensucikan setiap bahagian-bahagian ini. Itu dia. Saya kena percaya bukan adik-adik ataupun pelajar kita di Google Meet sahaja yang bersedia, yang di rumah pun kena bersedia. Yang mana anda boleh, kalau keluar lagi soalan, anda boleh jawab, kita semak pula jawapannya betul ataupun salah. Okey, tapi kita nak berhenti rehat seketika Ustazah. Kita bagi peluang dan ruang untuk pelajar recap balik apa yang kita belajar tadi dari sudut dia punya maksudnya ataupun konten, kita kata takrif dari sudut lughah dan juga syara'annya dan juga jenis-jenis najis, aqsamun najasah dan juga bagaimana nak menyucikan najis. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Ahlan bikum min jadid ila bernamij Teras Didik TV KPM ma'ana Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan ta'rif an-najasah dan juga aqsamun najasah dan juga bagaimana kita nak menyucikan najis. 3 benda tadi Ustazah. Ya. Mungkin sebagai awalan Ustazah sebelum kita pergi kepada tadribat. Saya nampak ada pelajar macam alamak kan nak recap balik yang kat rumah teman-teman kat rumah tu. Tadi tak sempat cantik lah Ustazah. Okey, sebagai kita murajaah awal sebelum pergi kepada tadribat Ustazah. Mungkin Ustazah nak share sikit Ustazah. Okey, sebelum kita pergi kepada soalan cepu emas yang akan dipaparkan di slide kita, kita lihat dulu. Saya nak lihatlah anak-anak di studio ini apakah pemahaman mereka tentang konten najasah ni. Okey, kita mulakan daripada bawah. Maksud saya daripada bawah ni daripada konten berkaitan dengan kaifiat tatahir. Ya, kaifiat tatahir najasah muhaffafah mungkin. Okey. Jadi saya pilih, boleh tak kalau macam saya serahkan kepada host, boleh, pengacara untuk pilih? Boleh Ustazah. Bab pilih memilih ni saya sangat suka Ustazah. Okey, baik. Mungkin kita cuba Nurin dulu Ustazah. Nurin. Okey. Nurin, mungkin Nurin boleh terangkan secara ringkas cara bagaimana untuk mensucikan najis mughalazah. Mungkin. Nurin? Tafadhal ya Nurin. Mughalazah kita basuh tempat yang ada najis tu. Baik. Basuh macam mana tu Nurin? Basuh macam mana Nurin? Kita buang dulu. Mula-mula buang dulu. Okey. Buang apa tu? Lepas tu buang najis najis mutawassithah tu. Mughalazah. Mughalazah. Tiba-tiba mutawassithah. Jaga-jaga, okey. Allah Akbar. Okey. Okey, kita buang dulu najis dia. Lepas tu juruskan dengan air mutlak sebanyak 6 kali. Okay. Air tanah tadi sekali, kemudian disusuli dengan air mutlak 6 mutlak kali. 6 kali. Okey, betul. Ya? Okey, terbaik Nurin. Tahniah Nurin. Okey, ahsanti ya Nurin. Okey, mungkin yang terakhir ya sebelum tu saya nak tanya mungkin Wina kot. Sebabnya Wina senyap aja. Jadi saya nak tanya Wina, macam mana ya Wina? Apa yang dimaksudkan dengan mughalazah? Kita dah tahu cara untuk menyucikan, tapi sebenarnya apa najis mughalazah tu Wina? Mungkin Wina boleh jelaskan secara ringkas Wina. Najis mughalazah adalah hanya khusus kepada anjing dan khinzir dan apa-apa yang lain daripada kedua-duanya atau salah satu daripadanya. Wah, jelaslah Wina. Bolehlah ajar ni. Okey, jelas ya. Maksudnya pelajar kita sebenarnya dah get ready dah Ustazah ni. Kan memang diorang dah bersedia. Dan kalau kita tengok tadi Ustazah bila sebut pasal tadi dah sebut pasal aqsamun najasah. Antaranya tadi Azwina sebut pasal mughalazah. Definisinya, ta'rifnya dan juga Nurin tadi sebut berkenaan dengan bagaimana nak tathhirun najasah, nak sucikan najis. Diambil yang paling susah sekali adalah mughalazah. Kemudian kita recap sikit kalau kita tengok dari sudut ta'rif an-najasah itu sendiri yang saya dapat kecap tadi adalah dari sudut lughahnya adalah semua kekotoran. Ya, semua kekotoran. Betul? Semua kekotoran ataupun semua benda yang kotor. Semua tak baiklah kan. So semua benda kekotoran kalau dari sudut syara'annya dia terkait dengan solat. Ya, sahnya solat ataupun tidak. Okey. Baik, so semua dah get ready ke? Hal antum musta'idun di akhir tulab? Hal antum musta'idun hunaka? Okey, semua dah on. Saya kena percaya sebab saya dengar dekat rumah pun macam cakap dah ready dah. Tak sabar ya. Okey. Terlibat. Okey Ustazah, silakan. Okey, alhamdulillah. As-su'alul awal. Baik. Soalul awal, arif an-najasah syar'an. Arif an-najasah syar'an. Jadi untuk soalan ini saya minta pelajar tuliskan jawapan tanpa melihat buku.
Ya, tanpa melihat buku, ya, syar'an. Agak mudah sebenarnya sebab kita tahu kalimah mustaqzarun, ya. Yamna'u sihatus solah la murahis. Jadi apakah dia takrif an-najasah syar'an? Mungkin pelajar boleh tulis apakah yang dimaksudkan dengan najasah dan tolong tunjukkan di lensa peranti kamu. Baik, kena amanah tak boleh tengok dekat buku teks masing-masing Ustazah. So ada yang berada di rumah pun boleh juga tulis ni. Tadi Ustazah dah bagi jawapan pun sebenarnya. Sesungguhnya saya bantu. Okey. Kalau dah ready boleh angkat anda punya jawapan. Kita nak tengok adakah jawapannya betul ataupun salah. Jadi mungkin saya serahkan kepada Azhar lah untuk pilih siapa di kalangan anak-anak kita di studio ini yang membacakan jawapannya. Okey, sila. Saya nampak Ustazah Ishraf dah ready dah Ustazah. Sebab orang yang macam nama Shraf ni dia memang cepat dah Ustazah. Terbaik. Okey. Baik Ishraf. Tunjuk. Okey, semua tunjuk. Okey. Ahsantum. Okey, tunjuk. Masya-Allah. Siapa ni? Mana Nuris Faris? kena atas sikit Nuris. Tunjukkan. Okey. So ta'rifun najasah fi syar'an huwa mustaqdarun yamna'u sihhatas salah. Siapa tu yang nak baca tu? Siapa yang nak baca? Siapa? Tunjuk. Mana Faris? Faris nama mana? Jawapan Faris tu. Faris, silakan Faris. Izinkan saya ambil macam jatuh Ustazah. Apa yang kamu tulis jatuh? Okey. Jawapan saya jatuh. Okey, tak apa. Kita pergi kepada siapa yang nak ni? Ishraf, kita cuba Ishraf Ustazah. Ishraf boleh bacakan jawapan Ishraf? Ta'rifun najasa fi syar'an wa mustaqzar yamna'u sihhatis salah haitsu la muraqib. Masya-Allah. Mumtaz ila Ishraf. Okey. Itu dia. Tandanya Ishraf dah hafal ya. Tahniah ya. Ishraf, amalkan. Dapat jawab dalam peperiksaan. Betul. Full markah. Okey. Baik, itu dia. Jawapan yang pertama as-soalul awal betul. Tahniah kita ucapkan kepada Ishraf. Kita nak teruskan as-soal tsani Ustazah. As-soalul tsani. Kam aksamun najasah wazkur kulluha. Kam aksamun najasah. Aksamun najasah wa uzkur kulluha. Baik, ini pun tadi kita dah ulang banyak kali Ustazah. Aksamun najasah ni. Cuma soalan ni kena baca betul-betul sebab ada dua soalan tu sebenarnya kan. Aksamun najasah dan juga wazkur kulluha. Man yurid minkum ayyujibu hadhil asilah. Masya-Allah. Angkat tangan. Naam. Nurin, tafaddal Nurin. Nurin Aqilah. Qasimu an-najasa ila salasata aqsam. Baik. Wa hiya mukhaffafa, mukhallazah, mutawassitah. Mutawassitah. Tasfiq mumtaz ila Nurin. Masya-Allah. Ahsanti ya Nurin. Mumtazah. Maksudnya dia bagi aqsam. Mukhaffafah, mutawassitah wa mughallazah. Jadi agak mudahlah. Soalan sangat ringkas dan biasa diulang-ulang dan ini yang perlu diingatkan. Okey, seterusnya. Mungkin as-soalus salis. Kaifa tathhir an-najasa al-mukhaffafah? Tadi masa recap, masa kita ulang tadi najis mughallazah kan? Betul. Sekarang ni najis mukhaffafah. Sangat mudahlah. Siapa yang nak jawab? Sila angkat tangan. Tafaddal. Irfa'u yadakum. Faris, tafaddal ya Faris. Cara menyucikan najis mukhafafah ni kita perlu renjis air dekat tempat kencing itu dengan rata. Tanpa perlu siram air. Kena renjis air apa tu? Faris. Okey, renjis air mutlak. Okey, air mutlak. Ya, air mutlak tu air paip lah ya. Baik. Kita sekadar renjis sahaja di atas permukaan najis tersebut. Okey, jadi sahihah. Ijabatuka sahihah. Tasfiq mumtaz ila Faris. Okey, mukhaffafah ni mudahlah ya. Sekadar kita renjis sahaja di atas permukaan najis tersebut. Okey. Baik, itu dia. Yang penting Ustazah tadi macam Ustazah sebut tadi adalah air itu mesti air mutlak ataupun air paip lah. Ya, betul. Jangan tiba-tiba guna air minuman pula kan. Tak boleh. Dibenarkan untuk menggunakan air minuman. Tidak suci sebenarnya. Okey. Baik, tadi Ustazah, kita ada soalan lagi Ustazah. Okey, mungkin kita boleh buka satu soalan. Saya ada satu soalan Ustazah. Okey, apakah itu? Sebab tadi kita dah tahu bagaimana nak tathhirun najasah, kita guna dari sudut najis mughallazah dan kemudian soalan daripada Ustazah najis mukhaffafah. So kaifa tathhirun najasah al-mutawassitah?
Boleh tak Ustazah? Najis mutawasitah pula anak-anak di studio. Jadi, ingatkan semula apa yang telah kita belajar tadi. Yang telah saya tunjuk cara tadi. Bagaimanakah cara untuk mensucikan najis mutawasitah? Baik. Ingat ya tadi darah kan dah tunjuk darah. Bagaimana cara untuk mensucikan darah. Daripada sapu tangan tadi tu kan. Baik. Siapa yang nak jawab? Irfa yadakum. Naam ya Nuri. Syamimi. Oh, okey. Syamimi pengacara. Tafadhal. Panggil Syamimi. Okay, cara dia kita hilangkan dulu air najis tu. Lepas tu bila dah hilang kita basuh dengan air paip sampai betul-betul hilang. Okey. Betul ke? Apakah yang hilang tu apa? Sifatnya. Apakah sifat kepada najis yang kita nak hilangkan tu? Yang 3 tadi yang saya sebut. Baik. Hilang sifat apa? Warna? Warna, bau dengan rasa. Rasa, betul. Tapi part rasa ni paling best lah. Bukan kita rasa guna lidah. Kita kena tengok betul ke dah hilang. Betul ke masih ada ataupun tidak. Ya, betul. Ustazah. Kena tahulah. Baik. Okay. So nampaknya Dato' Ustazah semua memberi fokus dan dapat menjawab dengan baik. Kalau kita tengok dari sudut tathhirun najasah tadi, semua boleh jawab untuk ketiga-tiga cara penyucian najis mukhaffafah, mutawassithah dan juga najis mughallazah. Baik Ustazah, sedar tak sedar sebenarnya kita dah sampai ke penghujung rancangan dalam kita punya rancangan teras pada pagi ini dalam al-maddah asy-syariah fi tahtal mawdu' an-najasah, dan mungkin Ustazah sebagai khulasah terhadap apa yang kita belajar pada hari ini, mungkin Ustazah boleh kongsikan Ustazah. Tafadhali. Terima kasih kepada pengacara iaitu Cik Azhar. Okey, berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan tajuk an-najasah. Sangat penting untuk kita menguasai dan juga kita memahami bagaimana kita hendak mengenal najis. Kerana itu adalah persekitaran kita semata-mata, bukan setakat persekitaran kita semata-mata, tapi kita kena tahu itu memang sentiasa terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, apabila kita dah tahu berkaitan dengan najis, kita kena tahu juga cara bagaimana untuk mensucikan najis. Jangan ambil lewa, jangan tidak cakna dengan kesucian diri, pakaian dan juga tempat tinggal kita. Kerana itu melibatkan kita punya sah ataupun tidak ibadat kita seharian. Jadi kena belajar dan teruskan belajar. Kalau tidak tahu, kena ambil tahu. Baik, itu dia. Yang paling penting macam Ustazah sebut tadi, bila kita belajar dan faham, kita dapat mengkategorikan najis-najis yang bila mana kita jumpa ataupun kita ternampak, dan juga kita tahu bagaimana setelah kategorikan najis tersebut, kita tahu bagaimana nak menyucikan najis ataupun tempat najis tersebutlah, insya-Allah. Baik, kita nak ucap jazakumullah khairan jazak diucapkan kepada Ustazah Dewiana Mat Salim, guru syariah dan usuluddin Sekolah Agama Menengah Unwanus Saadah Kancung Darat Selangor, dan juga rakan-rakan saya daripada Sekolah Agama Menengah Unwanus Saadah Kancung Darat Banting Selangor, dan juga Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampun Rahimah Sungai Manggis Banting. Dan kepada anda yang berada di rumah, jangan ke mana-mana. Setiap hari 8 pagi hingga 10 pagi kita akan ada Teras Didik TV KPM. Dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ma'assalamah wa ilal liqa. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Mempelajari bab an-najasah adalah wajib bagi setiap muslim kerana ia berkait rapat dengan soal ibadah, terutamanya salat. Kama qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu, yakni daripada najis. Selain daripada itu, tajuk an-najasah ini adalah asas bagi kebersihan dan kesihatan yang perlu diamalkan oleh setiap individu, terutamanya di dalam situasi terkini pandemik COVID-19. InsyaAllah, natawakal ala Allah. Syukran jazilan. Di antara kepentingan mempelajari bab najis ini, kita mengharapkan para pelajar dapat mengetahui jenis-jenis najis dan juga cara-cara membersihkan dan menyucikan pakaian ataupun anggota badan ataupun tempat-tempat yang terkena najis dengan cara dan juga kaedah yang betul seperti mana yang diajarkan oleh Islam.
Kita sedia maklum bahawa salah satu syarat wajib untuk ibadah kita diterima ialah suci daripada segala kotoran dan juga najis. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Didik TV KPM